Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan majlis kita, kita bacakan bacaan umum kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, pada ahli keluarga baginda, pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kepada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apa khabar? Dan amalina. Baik, cikgu. Kita mulakan kita punya tu. Dah jawab semua soalan? Ada beberapa yang belum tengah jawab. Okey, selamat datang semua. Hari ini kita nak bincangkan jawapan tu. Sebab itu cikgu kasih dulu soalannya supaya jawab. Izzuddin dengan kawannya sentiasa minum. Alhamdulillah. Nur Atika, apa khabar? Kita baca dulu tasbih kifarah. Doa belajar dulu. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri inna Allah basirun bil ibad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Okey, kita tengok soalan kita. Kita dah share screen lah. Awak dah nampak screen cikgu belum? Nampak. Okey. Sekarang kita tengok soalan. Sampai telah lah, kenapa? Okey. Kita tengok dia punya. Telah tadi. Habis ini hilang. Cari bahan. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan kita ni. Cikgu dah share screen tu.
Belum. Tadi telah lah, sorry lah. Apa ya? Okey, kita tengok soalan kita yang pertama. Tengok soalan yang pertama. Okey. Kita tengok soalan pertama. Okey, kita jawapannya. Dia tanya apakah P? Namakan dulu P tak terang. Kita pergi dekat sini lagi senang. Okey, sekejap. Okey, ni soalan dia. Tengok ya soalan yang pertama. Soalan pertama kat situ dia tanya. Okey. Ada satu tunjukkan paramecium yang hidup di dalam air. Paramecium ni adalah unicell. Jika sel P tidak berfungsi, kita namakan dulu apa P ni sebenarnya. Cuba, siapa nak cuba? P tu apa? Bakul mengecut. Vacuole mengecut. Vacuole. Okey. Paramecium ni dia duduk dekat air tawar. Satu tiga. Air tawar. Maknanya air laut lah. Air masin ni. Air tawar. Air tawar ni sifatnya hypotonik ke hypertonik? Sifatnya. Cakap je. Salah pun tak apa. Apa yang awak? Hypotonik. Hypotonik maksudnya air apa? Air masuk ke air keluar? Air masuk. Air masuk lah sebab dia nak gemuk kan. Hypotonik. Air. Okey. Air pun masuk dalam dia. Bila air masuk, dia akan masuk ke dalam vacuole. Okay, bila vacuole ni akan membesar, kemudian dia akan bergerak ke tepi dan membebaskan air yang berlebihan. Tetapi jika apa jadi jika tidak berfungsi, jika P ni tidak berfungsi. So air masuk tapi tak keluar. Apa jadi? Dia akan apa? Meletus. Dia akan meletus. Yang mengembang dulu, kembang dulu, kemudian dia akan meletus. Sebab air yang masuk tu tak boleh nak keluar. Okay, kita tengok soalan yang nombor 2. Okay, sebelum tu kita tengok sikit kat sini. Kat sini dia pergerakannya adalah secara menggunakan silia di permukaan ni, badan dia ni untuk pergerakan. Ini namanya cytosol. Tempat masuknya makanan. Okey, kemudian bila cytosol masuk, dia akan pergi ke dia akan membentuk vacuole makanan. Vacuole makanan akan bergabung dengan lysosom. Ingat tak? Lysosom. Lysosom mengandungi enzim lysozyme. Okey, kita tengok soalan yang nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni. Dia cakap apakah sistem ni? Apa nama sistem ni? Kita nampak ni adalah jantung.
Jantung ni istilah sistem peredaran darah. Okey, cikgu nak tanya apa nama ni salur darah ni? Apa nama salur darah ni? Tolong seorang cakap. Itu cikgu seorang-seorang kat sini. Hello? Hello? Ya, cikgu. Apa ni? Ni. Apa nama salur darahnya? Arteri? Okey. Apa? Arteri apa? Apa namanya? Arteri koronari. Ini arteri koronari yang membawa darah beroksigen untuk otot jantung. Untuk jantung berinspirasi hasilkan tenaga. So kalau dia tidak tidak dapat oksigen, maka otot tak boleh mengecut otot jantung dan menyebabkan kematian pada otot jantung dan boleh membawa serangan jantung. Kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, tu carta palang tu. Ini dia. Dia cakap kepadatan komponen sel X. Kepadatan komponen sel X. Sel otot penerbangan dengan sel sperma. Mana dia kepadatannya adalah tentang kehadiran apa? Ini adalah kehadiran apa tu? Mitokondria. Mitokondria ni adalah untuk menjanakan tenaga. Kalau kita tengok sini, mengubah suai protein adalah PTM. Apa dia? Ini adalah jasad Golgi. Jasad Golgi. Dia adalah PTM, Processing Packaging Modifying atau mengubah suai. Ini adalah untuk jasad Golgi. Ini adalah fungsi nukleus. Dan mitokondria adalah untuk si tenaga. Mitokondria adalah untuk tenaga. Tenaga apa? Tenaga ATP. Ada soalan tu cakap sebab awak senyap tadi. Cikgu ada yang nak masuk. Ada nak masuk? Okey. Okey, kita tengok lagi soalan berikutnya. Okey. Dia cakap soalan ni, yang manakah mempunyai kepadatan mitokondria yang paling tinggi? Dia tanya manakah mengandungi mitokondria yang paling tinggi? Bila kita sebut mitokondria, kita dah tahu dah. Mitokondria adalah penghasilan tenaga, penjanaan tenaga. Kat mana pada tumbuhan yang aktif? Sebab dia ATP yang perlukan banyak tenaga. Kat mana agaknya? Yang apa nama ni? Ujung apa ni? Ujung apa? Ujung akar. Ujung akar ni ada zon kan? Zon ada 3 zon. 1, 2, 3. Ni kalau ada akar ni dia dah pembezaan. Dia ada
3 zon pemanjangan pembahagian. So, inilah yang paling aktif. Sebab apa? Sebab ada pembahagian sel di sini yang memerlukan tenaga. Satu, dia ada pembahagian sel. Sel meristem yang aktif membagi. Okey, satu. Satu lagi dia terlibat dalam pengangkutan tu. Pengangkutan aktif. Dekat akar ada pengangkutan aktif. Apa dia pengangkutan aktif? Garam mineral. Garam mineral ni perlukan pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif memerlukan tenaga. Memerlukan tenaga. Okey, ada soalan untuk ni? Okey. Ini adalah, cikgu nak tanya ni. Ni apa ni? C ni. Saya nak tanya, C tu apa? C tu apa? Okey, C ni apa? Nak aja, nak tolong Tiup tapis kot. Tiup tapis, cikgu besarkan ni. Boleh tak? Okey. C adalah tiup tapis. Tak apa, salah tak apa. Kita kan belajar. C adalah tiup. Kita panggil dia phloem lah. Keseluruhannya adalah phloem. Itu kan ada buat phloem kan. Yang mana buat phloem? Phloem. Kita ada flat tapis. Ni flat tapis. Kemudian kita ada sitoplasma dalam ni. Jaringan sitoplasma. Ini kita panggil tiup tapis. So ni phloem lah. Ini adalah xylem. Betul ke ni? Salah, terbalik. Terbalik ni. Ini sebabnya sepatutnya dia adalah dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Tapi kita tengok kat sini, ini bukannya phloem, ini adalah xylem. Xylem. Okey, ini yang phloem. Ini yang phloem. Ni ada tiup tapis. Okey, kenapa? Cikgu cakap ni xylem, satu arah dia naik ke atas. Satu arah dia naik ke atas. Okey, satu lagi ialah sebab dia ada lubang-lubang ni. Lubang-lubang dekat dinding dia. Dinding xylem. Okay. Kemudian kita tengok soalan yang bawah. Okey. Ini adalah sejenis tisu otot. Tisu otot, dia tanya manakah komponen yang paling banyak dekat tisu ni. So jawapannya apa tadi? Jawapannya apa? Mitokondria. Mitokondria, good. Mitokondria. 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 Apa? Mimi nak masuk. Sekejap Okey. Mana tadi? Ini. Ini adalah tisu otot. Tisu otot ialah perlukan tenaga paling banyak. Sebab apa dia perlukan mitokondria? Mitokondria tenaga dengan ATP. Untuk apa kita otot? Otot ni dia perlu mengecut dan mengendur.
Tengoklah. Kalau otot tu kat jantung, dia perlu mengecut dan mengendor untuk mengepam darah ke seluruh badan. Tapi kalau otot tu otot licin, dia mengecut dan mengendor untuk menghasilkan peristalsis. Dekat mana? Dekat asal ada berlubang aja, dia ada. Contohnya, contohnya dekat sistem pencernaan, dekat tiub fallopian. Asal dia ada lubang aja, dia boleh mengecut dan mengendur untuk menghasilkan. Kalau dekat otot rangka pula, mengecut dan mengendur dia akan menyebabkan pergerakan pada tulang. Pergerakan pada tulang. Sebab proses otot mengecut akan menghasilkan daya tarikan. Okey, kemudian fungsi ribosom. Okey, siapa nak cuba jawab apa fungsi ribosom? Tak apa, salah pun tak apa. Terbalikkan B ni apa? Ribosom. Ribosom sintesis. Sintesis apa? Protein. Awak nak dengar sikit cakap dia. Okey. Manakala jasad Golgi kita dah tahu dah ppm. Jalinan endoplasma licin pula adalah untuk apa? Detoksifikasi dan juga untuk apa? Lemak sintesis lemak atau lipid. L tu. L untuk lipid atau lemak. Yang racun. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Soalan ni cikgu ubah dia jadi soalan objektif dalam Telegram tadi. Okey, kita tengok yang ini. Apakah X? Tengok apakah X? Okey. X ini adalah jalinan endoplasma kasar ke licin? Kasar. Okey. Kenapa kasar? Sebab ada apa? Biji-biji ni sebenarnya apa? Ribosom. Ribosom, pandai. Sebab itu dia kasar. Ribosom. Ribosom. Okey. Adalah ribosom. Okey, fungsi ribosom adalah dia adalah untuk sintesis protein. Kenapa dia dekat dengan jalinan endoplasma kasar? Kerana protein yang telah disintesis ni, jalinan endoplasma kasar ni angkut. Dia angkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Angkut protein yang disintesis oleh ribosom. Sebab itu dia duduk dekat-dekat. Okey, kemudian dia ni akan nanti diangkat akan pergi dekat mana? Pergi dekat jasad Golgi. Okey, kita tengok pula ini adalah nukleus. Kalau kita tengok ini adalah licin kan? Licin maknanya jalinan endoplasmik licin. Dia tak semestinya duduk kat sini lah yang licin ni. Okey, kemudian ini adalah nukleus. Ini adalah apa ni? Nukleus. Nukleus ni wujud keluar bila kita tengok proses mitosis. Mitosis meiosis. Nanti dia hilang pada profasa, kemudian pada telofasa muncul semula. Ingat So X ni adalah kromosom.
Okey. Ini adalah dinding sel, betul? Okey, dinding sel ni dibina daripada selulosa. Sebab itu dia sifatnya adalah kuat dan tegar. Kuat dan tegar. Untuk memberi satu sokongan. Dua bentuk. Okey. Sebab itulah sel tumbuhan ni dia bentuknya sifat dia tetap. Okey, kemudian dalam sikit kita ada membran plasma. Membran plasma dibina daripada apa? Okey, apa dia? Siapa nak cuba? Tak nak cuba, senyap aja. Nak dengar je. Okey, dia dibina daripada apa? Dibina daripada fosfolipid dan juga protein dan juga protein. Sebab itu dia ada sifat dia Sifat dia adalah kenyal, telak memilih. Okey, kemudian kita tengok pula Z. Z ni apa? Z-tube. Dalam dia tu ada subsel dalam dia ada cair semua. Okey, ini adalah apa namanya ni? Siapa nak cuba ni? Apa namanya ni? Ini adalah apa dia? Jasad Golgi. Jasad Golgi. Nak ingat fungsi dia TPM saja. Apa ni? Processing, packaging, modifying. Okey, kita dah tengok semua. Ini dah tahu dah. Ini adalah apa ni? Ini adalah chloroplast. Chloroplast fungsinya untuk apa tadi? Untuk trap sunlight to carry out photosynthesis. Untuk merangkap tenaga cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Ini kita dah tahu ini adalah mitokondria untuk tenaga. Semalam kita dah belajar tentang fotosintesis dalam chloroplast. Chloroplast terbahagi pada dua kan? Bahagian. Okey. Ini kita dah dapat. Kemudian dia suruh kita lukiskan tadi. Dia suruh kita lukis. Oleh kerana cikgu buat soalan objektif, cikgu suruh awak label saja. Okey, mula-mula dia ni adalah namanya nukleotida. Unit asas DNA adalah nukleotida. Nukleotida ni terdiri daripada yang bulat ni adalah kumpulan fosfat. Yang 5 segi adalah gula pentosa. Dan satu lagi kat sini adalah 4 segi ni adalah base nitrogen. So kita lukis, dia nak suruh basic unit. Jadi basic unit ni sebenarnya ni adalah nukleotida. Unit asas DNA adalah nukleotida. Ni apa? Kumpulan fosfat. Ni kumpulan fosfat. Ini gula pentosa. Ni gula pentosa. Dan ini adalah base. Base ni tengoklah, kita tengok tu. Dia berpasangan base nitrogen. Kita baru belajar base nitrogen ni boleh berpasangan. Kita belajar air tawar guru cemerlang. Betul tak? So, air tawar guru cemerlang ini adenosina dengan thymina, guanina dengan cystina. Dia boleh pasangan dengan ni. Air tawar guru cemerlang. Okey. Sebenarnya DNA itu adalah rantai, 2 rantai daripada rantai ni. Okey, maka dia ni akan bersambung lagi. Kumpulan fosfat ni akan bersambung ni dengan another yang lain pula. Sambung lagi. Dia menjadi rantai. Dia jadi rantai. Buat lagi. So, dia punya tiang dia ni sebenarnya adalah terbina daripada gula pentosa dan kumpulan fosfat. Buat lagi. Sambung lagi. Itulah. Okey. Ini adalah satu rantai. Untuk menjadi DNA di kita adalah
dua rantai. Apa bentuk DNA adalah rantai apa? Helix ganda dua. Dia ada rantai dua rantai. So cara nak bina dia adalah anti selari. Dia bukan selari je, dia terbalik pula. Struktur ni yang akan terbalik. So kalau awak nampak dia ni bucunya ke atas, yang belah sini bucunya di bawah. So dia ada gambar yang berpadanan dengan dia. Ni ada ikatan hidrogen. Ini namanya ikatan hidrogen. So sambunglah dengan gula. Tapi gulanya dia mengalir ke bawah. Macam tu. Sambung buat gambar ni. Okey, tapi sekarang kepala dia menghadap ke bawah ni. Ini kalau pernah soalan sebenarnya disuruh lukis. Lengkapkan, dia buat gambar sebelah, lengkapkan. Okey. Okey, ada soalan tentang ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah ya. Okey, dia cakap apabila direndam dalam air selama setengah jam. Z tadi tu. Z, apa Z tadi? Kita tengok Z. Z kita dah tahu Z tu adalah vacuum. So Z tu adalah vacuum. Okay, dia cakap apa berlaku apabila Z direndam setengah jam dalam air suling. So kita dah tengok dah air suling. Kita dah tahu dah tadi air suling adalah hypotonik. Okey. Hypotonik bermakna air masuk. Kalau kita rendam dia dalam larutan hypotonik, air akan masuk. Okey. Cikgu tak nak awak confuse bila kita sebut larutan tu, air suling tu hypotonik, bermakna air yang kat luar ni. Ni air suling. Kenapa dia tak nak banyak masuk? Okey, air sulingnya kat luar. Dan selnya kat dalam. Hypotonik. Bermakna sel ni pekat. Bila pekat dia kurang air, maka kat luar ni air suling. Air suling tak ada apa-apa. So dia banyak air. So itu menyebabkan air masuk. So terangkan apa berlaku pada Z. Vacuum ni akan mengembang. Z mengembang ataupun saiz Z bertambah. Okey. Kita dah tahu nanti apa, what happened to the Z. Okey, dah tahu, dah dapat jawapan satu. Tapi kat sini soalannya terangkan. Bila terangkan, kita kena terangkan kenapa dia mengembang. Maka kita jawablah pertama. Air suling adalah hypotonik kepada subsel tumbuhan. Okey. Kalau dah hypotonik, apa jadi? Air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Itu dia. Kemudian dia tanya, kenapa pula sel P tak pecah? Kenapa tak pecah? Air masuk banyak. Tapi paramecium, kalau tak ada vacuum mengecut, dia pecah. Tetapi kat sini, kenapa? Dia tak ada vacuum mengecut pun. Tetapi dia tak pecah. Kenapa? Kenapa? Kita tengok dulu. Kita
sel tumbuhan ni dia ada apa? Dia ada dinding sel. Dia ada dinding sel. Awak tengok dinding sel tadi kita dah cakap. Dinding sel terbina daripada selulosa. So, bila selulosa dia bersifat kuat dan tegar. Oleh sebab itu dia boleh memberi sokongan. So, jawapan kita jawapan kita tulis. Kita tulis mengantak besar kerana sel tumbuhan mempunyai, ayat lengkap sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang dibina daripada selulosa. Selulosa. Ini menyebabkan ia bersifat kuat dan tegar, mampu menahan tekanan tegak, serta memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey. Soalan tu cikgu tanya dengan Telegram, tanya apakah tisu X dan Y berubah. Okey, maka tisu X ni adalah parenchyma. Manakala ini adalah collenchyma. Kalau kita nak tengok collenchyma ni dia ada penebalan pada bucu. Penebalan yang tidak sekata pada bucu. Dia ada satu set lagi nama sel tumbuhan, tisu dia. Tisu parenchyma, tisu collenchyma, kawan dia adalah sclerenchyma. Yang ini lagi banyak penebalan. Kalau ini tak ada penebalan, dinding dia nipis, ini ada penebalan tapi kat bucu saja. Tetapi satu lagi sclerenchyma, penebalan lignin dia, merujuk pada lignin. Kalau awak tengok ni parenchyma. Parenchyma ada tak L? Tak ada kan? Okey, tak ada penebalan lignin. Ni collenchyma. Ada L tak? Ada. Jadi lignin, penebalan lignin. Ini ada tak? Ada lignin. Kalaulah dia bentuk macam ini, maka kalau sclerenchyma dia dinding sel dia bukan saja dekat bucu tetapi dekat semua tempat tapi tebal. Lagi tebal lagi tebal daripada ni. Itu beza dia. Okey, kita dah tahu dua-dua ni ada lignin, satu lagi tak ada. Ni ada lignin, dua-dua ada lignin. Okey. Parenchyma. Parenchyma ni dinding dia nipis. Dinding dia nipis. Yang ini ada penebalan lignin pada bucu. Okey. Ini untuk apa fungsi dia? Tadi sifat dia, struktur dia, fungsinya apa? Simpan makan. Kemudian apa nama makanan ni kanji kan? Sifat makanan, untuk makanan. Ini pula untuk sokongan sokongan pada batang muda. Tumbuhan yang tak ada berkayu. Yang ini pula untuk struktur yang matang, batang yang dah matang ada. Sclerenchyma. Okey, itu dia beza dia. Okey. Dah habis Okey, kita pergi tengok soalan yang lain pula. Okey. Soalan. Sekejap
Okey, kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni. Bergerak-gerak dia. Kenapa pula kan nak bergerak ni sekejap Dia gerak pula dia Soalan tanya tau. Senyap je. Cikgu tak ada seorang-seorang. Ini dia. Okey. Ini soalan ni tentang dia tanya apakah tutopi? Tutopi ni adalah jalinan endoplasma kasar. Sebab apa kasar? Sebab ada ribosom. Fungsinya adalah untuk mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Okey. Tempat di manakah kebanyakan tindak balas biokimia berlaku? Tindak balas biokimia berlaku pada sitoplasma. Sitoplasma. Tindak balas biokimia berlaku di mana? Di sitoplasma. Itu untuk tindak balas biokimia. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Ini baru kita belajar semalam. Ini adalah apa nama organel ni? Apa nama struktur ni? Chloroplast. Chloroplast. Nama dia adalah chloroplast. Okey, semalam kita dah belajar chloroplast. Ingat tak? Chloroplast, apa bahagian yang penting dia? Okey, ni apa ni? Apa namanya ni? Stroma. Stroma. Ini stroma untuk tindak balas bersandarkan cahaya ke tindak balas tak bersandarkan cahaya? Tak bersandarkan cahaya. Okey, tindak balas tak bersandarkan cahaya. Di mana kat sini berlakunya penurunan karbon dioksida. Penurunan karbon dioksida. Kemudian juga berlakunya proses kondensasi. Okey, kemudian yang ini, yang satu-satu sengat-sengat ini namanya grana. Grana ke granum ke sama, grana. Kemudian struktur ni kita panggil thylakoid. Ni struktur ni kita panggil thylakoid.
Benda yang penyambung ni namanya lamela. Okey. Ini yang berlakunya tindak balas cahaya. Kat sini adalah tindak balas cahaya. Tindak balas cahaya. Kita tengok klorofil teruja. Elektron dibebaskan. Elektron masuk dalam rantai. Elektron menghasilkan tenaga. Kemudian fotolisis air berlaku apabila klorofil menarik oksigen, menarik elektron daripada air. Okey, itu adalah proses fotosintesis lah. Proses fotosintesis terbagi kepada dua. Tindak balas cahaya dengan tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tak bersandarkan cahaya. Kat sini paling penting adalah fotolisis air dan juga penghasilan ATP, NADPH dan juga atom hidrogen. Okey. Tengok yang ni pula. Okey, ni sperma. Sperma ni nak berenang. Sperma ni nak berenang, maka dia perlukan banyak tenaga. Nak berenang ke mana? Berenang ke arah ovum. Ke arah ovum untuk fertilization. Untuk persenyawaan. Maka dia perlu banyak tenaga. More energy. More mitochondria. Kena perkataan, kena ada direction kat mana. Kenapa lebih banyak? Okey, kemudian kat mana mitokondrianya ada? Dekat sini, dekat lehernya. Dekat kepalanya ada DNA. Kat sini nukleusnya DNA. Ini akrosom, mengandungi enzim supaya dia boleh tembus dinding oosit bunda. Okey, ni. Okey, ni sel apa? Ni sel epithelium. Sel apa ni? Sel epithelium. Sel epithelium. Sel epithelium. Epithelium. Sebab ni dalam haiwan. Kalau dalam tumbuhan, epidermis. Itu bezanya haiwan dengan tumbuhan. Kalau haiwan, kalau tumbuhan, sinarkan. Sinar dia buat panjang sini. Ni epithelium. Asal ada lubang ataupun di luar kulit sekali kita, itu ada epithelium. Dia ada cilium kat sini. Okey, untuk apa kat sini? Sel epithelium mestilah memberi perlindungan. Memberi perlindungan. Sebab dia paling luas sekali. Kalau kita belajar sistem pertahanan hari tu, tahun lepas kita akan belajar epithelium ni. Dia ada merendeskan peluh, merendeskan sebum. Sebum tu menghalang pertumbuhan mikroorganisma kan. Okey. Manakah tisu? Kat sini manakah tisu? Kulit adalah organ terbesar sekali. Dalam manusia ni adalah organ terbesar. Ada elan kat sini tu organ terbesar. Kulit adalah organ terbesar. Kemudian semua ni adalah organ, kecuali darah. Darah adalah tisu penghubung. Darah ni masuk dalam apa? Tisu penghubung. Termasuk tisu penghubung ada tendon, rawan, tulang. Itu termasuk dalam tisu penghubung. Okey, darah adalah tisu penghubung. Okey, kita tengok. Soalan berikutnya. Okey, ini adalah sistem pencernaan. Dia kena ada perut. Ada duodenum ni, duodenum, ada pankreas, ada apa ni? Pundi hempedu. Okey, soalan nombor berikutnya. Okey, ini terlibat dalam pergerakan amoeba adalah pseudopodium. Ni pseudopodium. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ni. Manakah yang terlibat dalam osmo kawal aturan? Inilah vacuum mengecut. Cikgu
tisu, kenapa tak bentuk bintang kat tengah? Ini sekarang vacuum mengecutnya telah bergerak ke tepi membran untuk membebaskan air yang berlebihan. Ya, sepatutnya bukan macam ini gambarnya. Gambarnya sepatutnya kalau satu lagi mengecut, satu lagi dia duduk kat tengah. Macam ni satu mengecut kan? Kat sini. Satu lagi dia sepatutnya duduk kat tengah. Dia bergilir-gilir. Dia bergilir-gilir. So ini adalah vacuum mengecut. Okey, ini ada proses apa? Proses pembiakan, namanya pembiakan asexual pembiakan berlahan kedua. Okey. Tadi ni cikgu ada cakap. Okey, ni soalan kita yang terakhir. Okey, selnya adalah tisu, kemudian baru organ. Kenapa kita panggil dia tisu? Kenapa kita panggil dia tisu? Sebab sel dia ada satu kan unit asas. Kemudian bila sel ni banyak kumpulan sel yang banyak menjalankan fungsi yang sama, dia menjadi tisu. Kemudian organ. Organ ni ada pelbagai jenis sel bergabung untuk membentuk tisu bagi menjalankan fungsi yang tertentu. Misal katalah kita panggil ni perut. Perut. Perut ni ada epithelial, ada sel otot ni, sel otot licin. Jadi di sini tisu otot licin. Okey, nak bentuk perut mesti ada tisu otot licin, satu. Tisu darah, satu, betul? Mesti adalah darah. Tisu saraf. Dah bergabung, barulah membentuk perut. Sebab dia semua ni nak menjalankan fungsi yang tertentu. Kemudian beberapa organ, macam ini organ perut, usus, apa ni namanya esophagus, mulut, jadilah sistem pencernaan. Okey, kemudian kita tengok soalan berikutnya. Sel X ni menjalani sel yang spesifik untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Apa namanya? Kita ada 3 je, iaitu bagi, panjang dan beza. Kat sini kita adalah pembezaan. Sel haiwan. Nyatakan fungsi pada araf 2. Kita dah tahu tu otot licin. Kenapa otot licin? Dekat perut, bukan dekat tulang. So otot licin. Untuk apa? Tisu ni boleh mengecut dan mengenduk untuk membolehkan peristalsis berlaku dalam salur pencernaan. Okey. So dalam araf 4 adalah salah satu sistem tubuh badan manusia, sistem pencernaan. Namakan 2 organ lain yang membentuk organ sistem pencernaan: mulut, hati, pankreas, usus kecil. Okey. Kemudian dia cakap, nyatakan 2 perbezaan dari segi struktur antara sel-sel dalam rajah 2 dengan sel tumbuhan. Bermakna dia suruh kita bezakan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Maka kita tulis, bila perbezaan mesti ada perkataan tetapi atau manakala. Kalau tak ada, salah. Sel dalam rajah 2 tidak mempunyai kloroplas, tetapi sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Sel rajah 2 tidak mempunyai dinding sel, tetapi sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Okey, ada lagi tak perbezaan yang lain? Ada tak? Okey. Dah setengah nanti awak ada kelas Betul tak? Ada kelas pukul apa? Hello? Tak ada cikgu, kan harinya Jumaat. Kelas yang tuition Felda lepasnya apa? Satu je lah. Apa je? Bukan bahasa Inggeris bahasa Inggeris tak agama kan Bukan, itu kelas lain kot. Oh, cikgu ni ada kelas bagi tergesa-gesa dia tak boleh jawab habiskan ni. Okey, ada soalan tak yang ni? Cikgu ada, cikgu ni ada kelas. Sebab tu cikgu tergesa-gesa nak siapkan. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey,
Kalau tu sekejap kita tengok. Tengok. So, kita dah habis bab 1, bab 2 Cuba kita tengok yang soalan-soalan buku teks tu pun bagus soalan dalam buku teks. Kita dah buat kan soalan buku teks kan? Dah. Cuba kita tengok. Soalan ni. Lihat awak ada kelas. Okey. Anak burung di atas tidak boleh terbang kerana telah mengalami masalah mitokondria. Masalah apa? Mitokondria. Yang menyebabkan kegagalan mitokondria untuk berfungsi. Kita kena tahu ni mitokondria untuk apa. So, M-I-T-O kondria. So, kita dah tahu mitokondria adalah untuk penjanaan tenaga. Tenaga. Macam ni. Tenaganya adalah ATP. Semua dah sarapan ke belum ni? Mesti belum sarapan katnya. Lapor. Okey, kita tengok kat sini. Kita dah belajar juga kat sini. Burung ni mestilah nak terbang. Burung ni mestilah nak terbang dalam bentuk macam bentuk ayam je kita tengok. Bila dia nak terbang, dia perlukan otot. Awak ingat lagi tak? Kalau nak terbang, nak gerakkan sayap dia ke bawah, apa cara ingat dia? Apa yang masih ingat? Yang bawah meja tu Bawah meja. Bawah meja. Bila bawah meja maknanya pectoralis meja. Nak gerak ke bawah, pectoralis meja mestilah mengecut. Mengecut. Barulah otot ni, bila otot ni adalah minor. Mana ni kecil. Ni meja besar. Pectoralis major. Untuk dia mengecut, dia mengecut jadinya pendek kan. Otot ni jadi gemuk dan pendek. Jadi dia akan tarik tulang ni ke bawah. Untuk dia naik ke atas, sayap dia naik ke atas, maka terbaliklah. Otot pectoralis minor yang kena mengecut. Bila mengecut, dia akan naik ke atas. Tengok tulang ni, jenis otot dia. Dia naik ke atas. Okey. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, jelaskan bagaimana mitokondria ini menyebabkan anak burung ini gagal terbang. Maka, gangguan mitokondria disebabkan oleh mutasi yang berlaku pada DNA mitokondria yang menyebabkan ianya gagal berfungsi dan menghasilkan tenaga. Untuk terbang, seseorang pula. Seekor burung memerlukan otot pectoralis major dan minor mengecut secara berantagonis, secara berselang-seling. Namun apabila anak burung tersebut gagal menghasilkan tenaga, otot itu tidak dapat mengecut. Oleh itu, anak burung tersebut tidak dapat terbang. Okey, itu dah dia. Soalan macam soalan kebab sikit lah Okey. Tengok pula yang ini. Sel dan stem adalah penting kepada organisma hidup kerana ianya merupakan sel yang akan mengalami pembezaan. Seperti membentuk tisu khas dan organ seperti jantung, paru-paru dan kulit.
sel-sel embrio digunakan secara meluas dalam kajian sel-sel untuk tujuan perubatan. Sel-sel ni dia punya kebaikannya, dia boleh membagi dan juga dia boleh membeza untuk nak bentuk apa saja organ-organ ataupun sel-sel dalam badan kita. Boleh bentuk sel darah merah, boleh bentuk sel saraf, boleh bentuk sel otot licin. Maknanya kalau orang tu ada masalah darah macam kata dia boleh hasilkan darah dia sendiri. Ini sel-sel. Sel-sel ni ada kat mana? Dia ada dekat embrio lah Dekat embrio ataupun dekat tali pusat. Ada orang dia simpan dia punya tali pusat sebab nanti mana tahu anak dia perlukan pada masa akan datang lah. Maksudnya tak tahu apa akan berlaku pada depan, dia prepare dulu. Okey, apa itu penyelidikan sel-sel? Satu, penyelidikan dijalankan ke atas sel-sel untuk kegunaan perubatan, untuk merawat suatu penyakit, untuk merawat penyakit kanser darah, leukemia. So, ada kawan cikgu tu, jiran juga cikgu, meninggal baru meninggal lebih muda daripada cikgu, meninggal kerana leukemia. Kalau dulu kita nak jumpa orang penyakit macam ni susah sekarang dekat-dekat kita je Kemudian menggantikan tisu dan organ yang rosak. Kita katalah jantung dia, buah pinggang lah sekarang ni isunya, buah pinggang selalu banyak yang rosak kan. Okey. Boleh, sel-sel ni boleh membahagi, kemudian membeza jadi tisu, kemudian jadi organ buah pinggang. Okey, ambil tu, buat penyelidikan kat makmal, dapat organ, gantikan masuk balik dalam badan dia. Oleh kerana saya katalah dia masa kecilnya mak dia simpan sel dia, maka bila dah besar dia pula buah pinggangnya rosak. Maka gunakan buah pinggang ni untuk hasilkan buah pinggang yang baru. So buah pinggang ni oleh kerana dia berasal daripada sel dia tak reject. Tidak ada penolakan buah pinggang lah. Termasuk. Tetapi ini semua masih lagi dalam penyelidikan, kalau berjaya pun untuk orang-orang kaya lah. Contoh lain ialah penghasilan tisu saraf untuk merawat penyakit Alzheimer dan juga Parkinson. Kita tengok Alzheimer, kita dah belajar kan disebabkan kekurangan neurotransmitter apa ni? Siapa nak cuba? Apa? Acetyl choline. Parkinson. Sebalikkan P dapat D. D apa? D apa? Ya, aja lah. Kelawak ni. Parkinson maknanya dopamin dopamin. Parkinson yang ketar-ketar tu, berketar-ketar tu. Pergerakan otaknya berketar-ketar. Ini keturunan ke bukan ni? Mana satu keturunan yang boleh diwarisi? Alzheimer. Alzheimer ni acetyl choline. Dan juga otot jantung baru untuk merawat masalah jantung. Orang pun kadang-kadang ada masalah jantung kan, pembedahan jantung. Okey. Sebenarnya ini kita cakap tadi tisu sclerenchyma. Kalau awak tengok dia punya dinding sel dia ni. Okey, dinding sel dia penuh dengan penebalan lignin. Kalau kita tengok cholenchyma, tadi ada soalan cholenchyma kan? Cholenchyma dia punya penebalan lignin ni dekat bucu je. Cholenchyma kat bucu kan? Sekarang ni dia dah keliling tu, nampak tu. Ini semua penebalan lignin. Nampak? Itulah dia bezanya cholenchyma dengan sclerenchyma. Okey. L sama L itu lignin.
Yang bezanya kolenkima ini adalah dia untuk batang yang muda, yang ada, bukan ada batang berkayu, tumbuhan berkayu. Yang ini untuk tumbuhan yang matang, untuk yang matang. Okey, dah tengok sini tissue meristem. Ni adalah zon pembahagian sel. Dia punya nukleus dia besar, Okey, dia besar. Okey, ini tissue xylem. Okey, tissue saraf dah kenal. Kita tengok yang ni. Okey, ini adalah amoeba. Amoeba ini dia tengah makan. Apa nama proses dia makan ni? Siapa boleh cakap dengan cikgu nama proses dia ni? Ni amoeba. Cuba seorang cakap. Ingat aja. Izzuddin, orang cakap Izzuddin, ada tak Izzuddin? Dah bangun lah Izzuddin. Tadi cikgu nampak ada Izzuddin Izzuddin. Dah tak ada. Adiba ada? Adiba pun tak ada. Cikgu seorang-seorang Yang fagositosis ke? Ya, fagositosis. Ini sama macam sel darah putih. Sel darah putih yang boleh buat ni adalah neutrophil dengan monosit. Ini dua adalah fagosit. Okay, dia ada pseudopodium. Okay, mula-mula ia adalah mengepung. Dia kepung, dia di situ, dia perangkap. Dia kepung, dia perangkap, kemudian dia bentuk vacuum makanan. Jangan lupa kita ada lysosom. Dia akan bergabung dengan lysosom. Lysosom ni ada enzim namanya lysozyme. Okay, so dia masukkan lysozyme ni, dia dah bergabung, dia masukkan lysozyme dalam vacuum makanan. Maka makanan pun dihidrolisiskan, makanan tercena, kemudian makanan yang tercena akan dikeluarkan. Ini adalah cara pemakanan amoeba. Okay. Kita pun dah ada soalan hari tu Kemudian cara respirasinya adalah secara melalui membran plasma saja. Sebab apa membran plasma? Amoeba ni saiznya kecil. Amoeba saiz kecil. Bila saiz kecil, jumlah luas permukaan perisi padu adalah tinggi. Maka resapan adalah mudah melalui membran plasma saja. Di mana melalui proses resapan ringkas. Resapan ringkas. Okey, sebab dia apa? Sebab dia gas. Okey. Ini pembiakan dia. Okey, inilah dia gambar dia. Dia sebenarnya ada ada dua jenis sitoplasma, ada ektoplasma, endoplasma yang luar dengan yang bawah. Tapi kat sini dia tak tunjukkan lah. Kalau ikutnya yang luar ni macam jenis sikit ni ektoplasma, yang dalam yang gelap sikit namanya endoplasma. Okey, so kat sini vacuole mengecutnya bulat aja, dia tak macam paramecium ada bentuk apa tu bintang Okey, di sodium di vacuole makanan. Okay, ada soalan tak? Perbezaan sel tumbuhan dengan sel haiwan. Okey. Ada soalan tak? Kalau tak, kita tutup kita punya kelas. Tak ada cikgu. Okey. Kali cikgu kita boleh buat 2 jam lah. Cikgu ingat 1 jam setengah. Sebabnya ada kelas lagi. Rupanya tak
Okey, kalau kimia buat kelas hari apa? Saya nak tanya. Kimia buat kelas hari apa? Kelas tambahan? Kelas tambahan kimia Sekejap hari apa? cikgu. Kimia tak ada dalam tuition Memang, YPJ. memang kimia tak ada dalam tu. So kimia buat kelas hari apa? Fizik buat kelas hari apa? Semua tak tahu lagi kot. Sebab cikgu tak cakap apa-apa pun. Sebab kenapa matematik tambahan dengan bio terpilih kerana kedudukan biologi dengan matematik tambahan tu antara yang rendah di peringkat daerah sekolah kita. Sebab itulah dipilih untuk kelas YPJ, kelas tambahan. Maka kita buat kelas tambahan maka kita kena buat lebih bersungguh-sungguh. Ini untuk tahun yang pertama, kita pun tak tahu macam mana dia punya patternnya, silibusnya baru, masa nak belajar dengan bersungguh-sungguh. Cikgu merasa terima kasih lah kerana ramai yang masuk kelas cikgu hari ni. Lagi dah tadi sebelum ada yang terkeluar ni, cikgu rasa lagi ramai tadi. Okey, bagi yang terkeluar, bolehlah tengok rakaman, nanti cikgu kasih rakaman dia. Okey, kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minta ampun, minta maaf. Teruskan usaha dengan bersungguh-sungguh. Saya doakan awak semua berjaya dengan cemerlang. Jadi anak yang soleh dan solehah yang menyenangkan hati kedua ibu bapa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay.